Salam sejahtera, nama saya Chong Kawo. Sekarang saya akan menerangkan pendahuluan untuk tajuknya. Falsafah ekologi merupakan satu teori sosial yang bersandarkan kepada kritikan terhadap trend sosial, politik dan anti-ekologi semasa yakni ketika pada zaman yang disaskan dan sehinggalah sekarang. Bermulanya falsafah ekologi kerohanian baru sebagai asas teori yang menggalakkan semangat berpaduan manusia dan alam semesta, menggesahkan keharmonian alam dan integriti. Isu etika dalam falsafah ekologi manusia memainkan peranan yang penting. Falsafah hidup juga mempunyai falsafah pengaruh yang besar ekologi. Penyokong falsafah ekologi menentang pembangunan industri tanpa sekatan, rasionalisme teknokrat, doktrin metropolitan, tetapi juga membentukkan sebuah kumpulan politik iaitu Greens. Hai, nama saya Uzuka. Topik yang saya ingin tentang ialah konsep penting tentang ekologi. Konsep penting yang pertama ialah ketergantungan pada alam. Falsafah ekologi yang mengakui bahawa manusia merupakan bahagian integral dari alam dan bergantung pada sumber daya alam untuk kelangsungan hidup mereka. Konsep penting yang kedua ialah keberlanjutan. Salah satu fokus utama falsafah ekologi adalah mencari cara menjaga ekosistem dan sumber daya alam agar tetap berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Konsep penting yang ketiga ialah interkonektivitas. Falsafah ekologi menyoroti interkonektivitas kompleks antara semua komponen dalam ekosistem dan bagaimana tindakan manusia dapat memiliki efek domino pada ekosistem secara keseluruhan. Konsep penting yang keempat ialah etika lingkungan. Falsafah ekologi menciptakan kerangka kerja etis untuk mengatasi masalah lingkungan yang mengarah pada bertanya tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak terhadap alam dan spesies lain di planet ini. Konsep penting yang kelima ialah perubahan perilaku. Falsafah ekologi juga membahas bagaimana manusia dapat mengubah perilaku mereka untuk lebih berkelanjutan seperti mengurangi jejak ekologis mereka dan berkontribusi pada pelestarian alam. Itu sahaja daripada saya. Saya ingin memberitakan tentang latar belakang falsafah ekologi. Latar belakang ekologi merujuk pada perkembangan sejarah dan evolusi ilmu ekologi. Istilah ekologi mula muncul pada abad ke-19. Beberapa ilmuwan seperti Aristotle dan Charles menjadi bukti. Selama abad pertengahan, pemikiran tentang ekologi agak terbatas tetapi semakin berkembang dengan adanya ilmuwan seperti Carl Linnaeus dan George Wimsler yang membantu mengklasifikasikan organisme serta konsep etika dan membahas hubungan antara organisme dan kesihatan. Pada tahun 1866, istilah ekologi yang baru diperkenalkan oleh Hans Haeckel. Beliau mengatakan bahawa ekologi adalah ilmu tentang hubungan antara organisme dan persekitaran mereka. Charles Darwin juga bersetuju mengenai pemahaman ini. Ekologi moden semakin berkembang pada abad ke-20 apabila munculnya isu seperti pencemaran persekitaran, krisis spesies dan perubahan iklim. Teori-teori berkaitan dengan tayar makanan juga dibahas semakin mendalam. Ekologi terus berkembang sebagai ilmu yang sangat penting. Penelitian ekologi semakin berfokus pada pelestarian alam semula jadi, konservasi spesies dan pengurusan sumber alam. Kesimpulannya, latar belakang ekologi mencerminkan evolusi pemahaman kita tentang hubungan kompleks antara organisma hidup dan alam semula jadi. Ilmu ekologi memainkan peranan dalam melindungi dan melestarikan alam serta mengelola sumber alam agar tetap berlanjutan. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Umairah binti Ramlan.
Hari ini saya mahu membahaskan masalah utama bagi falsafah ekologi. Yang pertama adalah keharmonian manusia dan alam. Bagaimana manusia seharusnya menjalin hubungan yang harmonis dengan alam adalah salah satu perdebatan dalam falsafah ekologi. Beberapa pendapat bahawa manusia harus hidup dalam harmonis dengan alam. Sementara yang lain mengemukakan bahawa manusia memiliki hak untuk menguasai alam. Yang kedua adalah etika lingkungan. Etika lingkungan adalah permasalahan kunci dalam falsafah ekologi. Bagaimana kita harusnya berperilaku terhadap alam dan bagaimana kita dapat mengembangkan sistem etika yang memandang alam sebagai entitas yang memiliki nilai moral adalah topik yang sering dibahaskan. Yang ketiga pula adalah krisis lingkungan. Filosof ekologi sering mempertanyakan akar bagi penyebab krisis lingkungan saat ini dan mencari solusi filosofis untuk mengatasi permasalahan seperti perubahan iklim, kehancuran habitat dan kehilangan biodiversitas. Yang keempat pula adalah pemilikan dan tanggungjawab lingkungan. Pertanyaan tentang siapa yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan dan bagaimana hak milik atas sumber daya alam harus diatur adalah perdebatan dalam falsafah ekologi. Konsep pemilikan dan pengolahan sumber daya alam sering menjadi perhatian utama. Akhir sekali adalah kritik terhadap konsumerisme. Beberapa filosof ekologi mengkritik konsumerisme sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan dan menyorot negatif dari model ekonomi yang harus fokus pada pertumbuhan terus-menerus. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Loshni Anak Perempuan N. Saravanan. Kesan, perubahan dalam cara orang berfikir. Pembangunan mampan jelas, perhatian meluas dan menyebabkan bersepadu masalah global. Ia mula-mula kelihatan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial semakin serius kerosakan ekologi, pencemaran alam sekitar dan pengurangan tenaga, kekurangan sumber dan langkah-langkah yang lain dicadangkan oleh krisis itu. Tetapi sebenarnya telah yang berkaitan dengan budaya manusia, nilai-nilai manusia, masalah yang berakar umbi. Jelas sekali, krisis ini muncul adalah wajah manusia, satu cabaran yang paling serius telah menjadi satu ancaman langsung kepada kehidupan manusia dan pembangunan. Falsafah bercakap, ia adalah satu soalan tentang hubungan antara manusia dan alam. Menggunakan masalah ekologi, falsafah tidak akan menyebabkan orang ramai untuk mengubah cara pemikiran. Seterusnya, konsep tradisional pembangunan pandangan falsafah dominan. Untuk masa yang panjang, pemikiran rakyat telah aktif dalam teori berpusatkan manusia dalam rangka aktiviti, dalam rangka subjek dan objek polarisasi. Oleh itu, manusia melihat diri mereka ke pusat dunia, semula jadi menguasai dunia sebagai objek, sifat langit dan bumi sebagai pengeluaran teknikal bahan-bahan mentah kita boleh sewenang-wenangnya yang diperolehi daripada alam semula jadi. Ini bertentangan dengan konsep moral pembangunan yang mengakibatkan hampir ketidaksamaan antara generasi, tetapi juga mewujudkan ketidakseimbangan antara generasi yang sama. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dina Haikal bin Abdul Latif. Terusnya, matlamat ekologi. Matlamat ekologi bertujuan usaha mengekalkan ekologi dan kemampanan ekologi juga merupakan aspek penting dalam pembangunan mampan. Yang menentukan pemikiran ekologi utama mesti ditentukan berdasarkan strategi pembangunan mampan. Dalam rangka asas mengikuti strategi pembangunan mampan perlu undang-undang. Atas dasar ini menentukan pembinaan ekologi, pengualan strategi dan pelaksanaan. Anda perlu mengubah konsep tradisional pembangunan, mengubah pemikiran tradisional, bertindak mengikut cara berfikir yang baru dan berusaha untuk mencapai 5 perubahan. Mulanya, falsafah ekologi sosial ini merupakan falsafah yang agak radikal, khususnya dalam membincangkan tentang hubungan mutual dan kompleks di antara manusia dan alam sekitar, dengan melihat hubungan di antara manusia yang egalitarian bagi memastikan keharmonian dapat dicapai bertujuan dalam pembangunan yang mampan. Okey, sekian daripada kami. Terima kasih.